Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak semua? Ustaz harap semuanya berada dalam keadaan sihat bersama keluarga di rumah. Di zaman kita pandemik COVID-19 ni, kita jaga kita. Baik, saya ialah Ustazah Nurbaini binti Abdullah, guru mata pelajaran tajwid yang akan mengajar kamu semua murid tahun 6. Okey, apa dia tajwid? Sebelum Ustazah meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak tahu, adakah kamu faham apa dia tajwid? Baik, tajwid ialah segala hukum bacaan Al-Quran apabila kita hendak membaca Al-Quran. Jadi kita hendaklah memperbetulkan makhraj, sebutan huruf, sifat huruf, panjang pendek bacaan. Itulah yang dinamakan hukum tajwid. Baik, hari ini insya-Allah Ustazah akan mengajar kamu bagi tajuk yang pertama, iaitu idgham. Idgham. Baik, sebelum itu cuba lihat apa yang saya sedang pegang ini. Ini adalah sebuah bekas yang mengandungi air. Okey, sebuah bekas yang mengandungi air kita namakan sesuatu. Okey, ini dinamakan sesuatu. Baik, Ustazah ada lagi satu bekas pun dinamakan sesuatu. Jadi, sesuatu dimasukkan ke dalam sesuatu. Sesuatu dimasukkan ke dalam sesuatu, atau dalam bahasa yang mudah kita faham, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ini adalah sesuatu, ini juga sesuatu. Memanglah ini adalah sebotol air, ini sebuah bekas. Ya? Jadi masukkan air ke dalam bekas, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Faham ya? Itu adalah pengenalan kepada tajuk kita hari ini. Baik, insya-Allah Ustazah harap dan Ustazah pasti kamu telah mempunyai buku teks tajwid tahun 6. Baik, kita terus pergi di muka surat yang pertama. Okey, untuk tajuk hari ini iaitu tajuk idgham. Idgham. Pelajaran pertama, idgham. Baik, idgham ni ada dua pengertian. Kita tengok pengertian yang pertama. Kamu fokus kepada pengertian idgham yang pertama. Pengertian idgham pada bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Pada bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Baik, ingat lagi tak tadi Ustazah ada tunjuk pengenalan, Ustazah masukkan air di dalam botol ke dalam bekas. Jadi itu maksudnya masukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Faham? Itu daripada segi bahasa yang mudah kita fahami. Itu adalah maksud yang pertama. Baik, cuba kamu fokus pula kepada pengertian yang kedua. Idgham pada istilah. Istilah ni apa? Istilah dalam hukum pelajaran tajwid. Baik, pada istilah ialah memasukkan huruf pertama yang bertanda mati. Okey, saya ulang. Memasukkan huruf pertama yang bertanda mati. Jadi kamu bayangkan, huruf pertama tu mestilah bertanda mati. Apa dia tanda mati ni? Tanda bulat tu. Ataupun tanda si terbalik. Tanda mati ni dalam bahasa Arab dia terpanggil tanda sukun. Masukkan ke mana? Ke dalam huruf kedua. Tadi huruf pertama. Ni huruf kedua yang berbaris. Okey, berbaris ni apa? Sama ada berbaris fathah, kasrah, dhammah, tanwin. Tanwin ada 3. Tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah. Sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Apa maksud tasydid? Tasydid ni maksudnya syaddah, sabdu, yang bentuk W tu. Faham anak murid? Baik, saya ulang. Idgham pada istilah ialah memasukkan huruf
pertama yang bertanda mati. Kena ingat tu. Huruf pertama mestilah bertanda mati. Sama ada bentuk bulat ataupun C terbalik. Ke dalam. Nak masuk ke dalam mana? Huruf kedua yang berbaris. Huruf kedua tu mesti berbaris. Huruf pertama mesti tanda mati. Huruf kedua mesti berbaris. Lepas tu macam mana? Sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Baik, mungkin kamu agak kurang nampak apa maksud idgham pada istilah ni kan? Kurang jelas kan? Baik, cuba perhatikan misal yang Ustazah ada di sini. Okey, kita tengok balik. Apakah pengertian pada istilah tadi? Memasukkan huruf pertama yang mati. Okey, huruf pertama yang mati. Baik, tengok misal yang Ustazah ada kat sini. Izzahaba ni. Baik, dia kata huruf pertama yang mati. Baik, bila kita tengok pada misal yang Ustazah ada ni, huruf pertama ni mesti bertanda mati. Okey, yang mula-mula kamu nampak huruf alif ni bukan tanda mati. Huruf alif berbaris bawah, jadi bukan tanda mati. Jadi tengok huruf yang kedua. Sebab tu Ustazah warnakan dia merah ni. Menunjukkan huruf pertama dalam kalimah yang Ustazah kongsi ni adalah huruf zal. Huruf zal adalah kalimah yang pertama, huruf yang pertama yang bertanda mati. Ni huruf zal. Nampak? Huruf pertama yang mati adalah huruf zal. Okey, dalam Al-Quran kadang-kadang dia tak ada. Tanda mati tu dia tidak diletakkan. Dia kosong je kat situ. Itu bermaksud huruf yang mati. Kan kita baca iz. Kan kita baca iz. Alif, zal. Zal tanda mati bunyinya iz. Itu maksudnya huruf bertanda mati. Dalam Al-Quran kadang-kadang dia tak ada bentuk bulat ataupun C terbalik tu ya. Ke dalam. Masukkan yang mula-mula huruf pertama ni ke dalam mana? Huruf kedua yang berbaris. Cuba tengok huruf yang kedua yang berwarna biru ni. Okay, huruf yang kedua ni adalah yang berwarna biru ni. Ni adalah huruf yang kedua. Okay, huruf kedua ni apa dia? Yang berbaris. Yang berbaris. Okay, maaf Ustazah ni ada kesilapan ejaan kat sini. Ni yang bukan bang. Yang. Huruf yang. Okay. Ini ada kesilapan kat sini Ustazah. Silap typing error. Ya, maksud maklumlah kita ni kan manusia biasa melakukan kesilapan. Baik, yang berbaris sehingga menjadi suatu huruf yang bertasydid. Bertasydid tu apa? Ni. Huruf kedua tadi berbaris. Baris apa ni? Baris fathah. Okey, sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Bertasydid tu ada syaddah. Jadi cara bacaan yang betul ialah izzahaba. Izzahaba. Matikan. Tidak perlu sebut huruf yang pertama, terus sebut huruf yang kedua. Huruf pertama tu kita tiadakan dia. Jangan pula baca begini, ini bacaan salah. Izzahaba, izzahaba, salah. Itu adalah bacaan salah. Bacaan betul ialah izzahaba, izzahaba. Terus masukkan yang kedua, tasydidkan dia, syaddahkan dia di situ. Baik, kita tengok misal yang kedua. Pun sama. Memasukkan huruf pertama yang mati. Okey, kat sini mana huruf pertama yang bertanda mati? Pastikan bertanda mati. Ini yang waw ni bukan tanda mati. Qaf ni pun bukan tanda mati. Baik, tengok yang warna merah ni. Yang merah ni adalah huruf yang bertanda mati. Jadi kita namakan dia huruf pertama. Baik, ini adalah huruf pertama yang bertanda mati. Okey. Huruf dal yang pertama ni bertanda mati. Dan masukkan ke dalam huruf kedua yang berbaris. Tengok huruf yang kedua. Mana huruf selepas tanda mati tadi? Mana huruf yang kedua? Ya, dal juga. Nampak ni dia berbaris atas. Jadi huruf yang kedua dal ini adalah yang bertanda. Huruf yang berbaris. Jadi ini adalah huruf yang berbaris dan kita kena tasydidkan dia. Sehingga menjadi suatu huruf yang bertasydid. Jadi cara bacaan yang betul ialah waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Jadi dal yang pertama kita tiadakan. Terus sebut dal yang kedua. Okey. Kalau ikut bacaan yang salah, ini bacaan yang salah. Waqad dakhalu. Salah. Okey, yang betul. Waqad dakhalu. Syaddahkan dekat dal yang kedua. Dal yang pertama ditiadakan. Faham murid-murid? InsyaAllah Ustazah yakin kamu akan faham apa yang saya terangkan. Okey, itu pengenalan kepada pengertian idgham tadi. Okey, faham ya? Idgham pada istilah memasukkan huruf pertama. Huruf pertama yang warna merah yang Ustazah share tadi. Ke dalam huruf kedua yang berbaris, yang warna biru tu. Okey, nanti insyaAllah bila kita akan belajar
pengertian ataupun bahagian-bahagian yang seterusnya kita akan lebih memahami. Baik, seterusnya Ustazah nak masuk kepada bahagian idgham. Bahagian idgham. Okey. Baik. Lihat kepada buku teks kamu, bahagian idgham ada 3. Bahagian idgham ada 3. Yang pertama, idgham mutamathilain. Apa dia? Idgham mutamathilain. Yang kedua, idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Yang ketiga, idgham mutajanisain. Apa dia? Idgham mutajanisain. Jadi, ingat bahagian idgham ada 3. Bahagian idgham ada 3. Okey, yang pertama, idgham mutamathilain. Yang kedua, idgham mutaqaribain. Dan yang ketiga, idgham mutajanisain. Faham anak-anak? Baik, sekiranya kamu dah faham apa kata, kita tengok pengukuhan, soalan pengukuhan lah. Dah faham tadi kan? Jadi kita tengok soalan pengukuhan. Baik, bagi soalan yang Ustazah share ni, tak perlu salin, hanya jawab secara lisan. Bila Ustazah soal, kamu jawablah kat rumah. Ya? Ini jawab secara lisan, tak perlu salin dalam buku. Ini hanya Ustazah nak tahu kamu faham ke tak apa yang Ustazah dah sampaikan tadi. Okey, secara lisan maksudnya sekarang jugalah jawab. Tak perlu salin dalam buku ya. Hanya Ustazah nak tahu adakah kamu faham apa yang Ustazah dah terangkan tadi. Baik, tengok soalan yang pertama. Erti idgham pada bahasa ialah, adakah yang warna oranye ni menukarkan sesuatu kepada sesuatu, atau yang warna biru memasukkan sesuatu kepada sesuatu? Mana jawapan yang betul? Ya, jawapan yang betul ialah apa anak murid? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Okey. Ini sebenarnya ke dalam bukan kepada. Ustazah ada typo juga kat sini. Okey, kita betulkan. Maksudnya kat sini bukannya kepada, ke dalam. Ke dalam. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Okey, itu jawapan yang betul. Okey. Baik, seterusnya. Soalan yang kedua. Okey, apakah pengertian idgham pada istilah? Memasukkan huruf pertama yang bertanda apa? Sabdu ke mati? Ya, yang bertanda mati. Huruf yang bertanda mati. Ke dalam huruf kedua yang apa? Berbaris ke bertanda? Ya, jawapannya huruf yang berbaris. Sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid ke berubah? Ya, jawapannya ialah satu huruf yang bertasydid. Jadi syaddah tadi ya. Baik, soalan seterusnya. Pengukuhan yang seterusnya. Berapakah bahagian idgham? Berapakah bahagian idgham? 1, 3 atau 5? Betul, jawapannya ialah 3. Ada 3 bahagian idgham. Baik, tengok soalan yang keempat. Pilih bahagian idgham. Antara 3 ni, warna merah, kuning dengan biru ni, mana satu bahagian idgham? Adakah merah ikhfa hakiki, atau izhar syafawi, atau idgham mutamathilain? Ya, jawapannya ialah idgham mutamathilain. Okey, tadi ada 3, jadi salah satunya adalah idgham mutamathilain. Dan yang seterusnya, manakah bukan bahagian idgham? Bukan. Tadi ada 3 kan? Jadi satu dah ada kat sini. Mana lagi 2? Yang bukan yang mana? Adakah idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, ataupun idgham syafawi? Ya, betul jawapannya. Idgham syafawi bukan bahagian idgham. Baik, alhamdulillah. Ustazah pasti kamu telah dapat menjawab latihan pengukuhan tadi. Jadi, saya rasa setakat ini dulu pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung belajar lagi di kelas yang akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.